الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل كل منا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوج أحدا منا إلى أحد من خلقك في أمر رزقه وأن تربط على ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقه وأن تقترن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك أن خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل محموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah kita telah selesai baca surah Yasin. Ustaz kita dah masuk dah ya dah. Ustaz Ismail. Ya. Ada Ustaz dah? Ada. Ada Ustaz? Alhamdulillah dah bersedia. Jadi, boleh mula Ustaz dah? InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang pertama sekali selaku pengacara majlis, saya mengalu-alukan kedatangan semua yang hadir pada malam ini dengan penuh semangat untuk sama-sama mengikuti majlis ilmu yang kali ini merupakan kali ketiga, masih lagi tajuk yang sama tetapi pecahannya dah berbeza dah. InsyaAllah malam ni kata Ustaz adalah malam yang penutupan lah bersama beliau dan tak banyak lagi yang tinggal. Dan harap-harap kita dapat ambil ilmu yang Ustaz akan bagi sekejap lagi. Kemudian berkaitan dengan program kita ni, seperti mana yang semua sudah maklum bahawa kita akan teruskan untuk akan datang tajuk-tajuk lain pula. Jadi malam ni kita fokus pada kuliah faraid siri ketiga lah. Siri ketiga. Ustaz pun dah bersedia. Kita tak mahu cakap panjang. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Saleh untuk meneruskan insya-Allah.
تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah syahadata 'abdin munibin ila rabbih taibin min kulli dhunubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati, terima kasih kepada pengacara selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Yang dihormati Tuan Pengetua, Ustazah Saadiah, seterusnya guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, guru-guru daripada MRSM, saya nampak ada masuk tu. Lepas tu ada juga daripada Pahang, daripada Kolej Universiti Islam Selangor. Jadi seterusnya kepada sahabat-sahabat yang bersama pada malam ni, InsyaAllah pada malam ni seperti yang kita janjikan, kita perbincangan berkaitan dengan bahagian nenek, datuk bersama dengan adik-beradik. Lepas tu munasabah dan juga masalah spesial. InsyaAllah. Jadi sebelum saya meneruskan, suka saya untuk menerangkan persoalan yang timbul pada minggu lepas berkaitan dengan siapa tanya? Cikgu Fadliana katanya pasal sokso. Okey. Sokso tu saya nak jawab. Saya nak jawab sikit sebab saya dapat maklumat lah. Kalau bagi orang yang tak kahwin ni, dia akan letak atas nama ibu. Macam saya ni, sebelum ni ada abang. 2002 abang saya meninggal kerana aksiden lah. Lepas tu sokso tu, caruman sokso tu perkeso kepada ibu. Ibu dapat, kalau tak salah saya, ibu dapat sebanyak 4/5 ataupun 3/5 daripada gaji pencarum. Paling minima RM30 sehingga RM181. Dia akan mendapat sebanyak 90% daripada gaji. Selama mana? Seumur hidup. Ibu dan ayah ni seumur hidup dapat. Mana kata kalau ada ibu dan ayah, dia akan bagi kepada ibu lah. Sebanyak 4/5 daripada jumlah yang dia dapat tu seumur hidup. Okey, bila dia dah kahwin, dia akan bubuh nama isteri ataupun nama suami. Isteri dan suami ni pun akan dapat seumur hidup. Sebanyak 3/5. Dan kalau ada anak akan dapat 2/5. Kalau isteri dah kahwin, makna kata isteri dapat tapi dia kahwin, still dapat. Tu kelebihan tu. Ataupun suami dia dah kahwin, still dapat. Jika suami ataupun isteri yang dapat duit perkeso tu meninggal dunia, dia akan pergi kepada anak sebanyak 3/5. Tidak dapat 2/5, dia akan pergi 3/5. Itulah wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan sokso. Jadi bila ada anak dah kahwin, buh nama isteri ataupun nama anak. Macam tu lah. Okey, jadi insyaAllah pada minggu ni saya nak terang berkaitan dengan nenek. Sebelum tu saya nak terang berkaitan dengan nenek. Kita nak kenal nenek ni, nenek yang dapat bahagian faraid adalah nenek yang sah. Dan datuk yang dapat bahagian faraid juga adalah datuk yang sah. Jadi kita nak kenal datuk yang sah dan juga nenek yang sah ni macam mana? Okey, kita fokus ke whiteboard kita. Kalau tak jelas boleh bagi tahu, kalau tak nampak boleh bagi tahu. Okey. Okay, ni si Mati. Si Mati ni dia ada ayah. Nampak tak? Okey. Dia ada mak. Okey.
Ayah kepada ayah ni dinamakan datuk. Mak kepada ayah ni dinamakan nenek. Lepas tu mak pula, okey, ayah kepada mak ni pun datuk, mak kepada mak ni pun nenek. Okey. Ini datuk yang tidak sah. Datuk yang tidak sah ni makna kata datuk yang tidak dapat mewarisi harta pusaka. Kan? Marah datuk, kata datuk tak sah. Okey, ni datuk. Okey, datuk yang sah ni adalah datuk daripada sebelah ayah. Sebelah ibu tak kira, sebelah ayah kira. Sebelah ayah ni kira sampai mana? Ayah kepada ayah. Lepas tu ni datuk. Lepas tu kalau ada lagi ayah kepada datuk, ayah kepada moyang, ayah kepada atas sampailah kepada Nabi Adam. Jika mereka masih hidup, mereka layak mewarisi harta pusaka dengan syarat orang sebelum tu meninggal. Sebagai contoh, okey. Bila ayah meninggal, okey. Ayah mati dululah. Datuk akan dapat. Barulah datuk dapat. Okey. Nenek pun dapat. Okey. Mak tak meninggal lagi, mak dapat. Oleh kerana mak ada, nenek sebelah mak tak dapat. Okey. Jelas tu? Okey. Katakan ayah ni ada. Ayah ni ada lagi. Oleh kerana ayah ada, ayah dapat. Ayah dapat, datuk dan nenek sebelah ayah tak dapat. Okey. Okey, mak ada, mak menghalang nenek. Jika mak mati dahulu, nenek ni dapat. Okey. Ada persoalan? Kita nak tahu hak mana dapat dulu. Sekejap lagi kita bincang pasal bahagian. Berapa mereka dapat. Okey no? Jelas no? Okey, bererti okey, lah ni kita cerita okey, mak ada lagi, bererti nenek tak dapat. Okey. Okey, si mati tidak meninggalkan anak. Okey, si mati si mati meninggalkan anak. Okey, senang. Si mati meninggalkan anak. Berapa bahagian ibu? 1/6. 1/6. Bahagian ibu 1/6. Si mati ada anak juga. Ayah berapa? Sama lah. Ayah 1/6 juga. Okey. Bila mak meninggal, mak meninggal dulu, nenek ni dapat. Nenek ni ambil bahagian mak, 1/6. Okey. Oleh kerana ayah ada, ayah menghalang datuk dan nenek sebelah ayah. Ayah tidak boleh menghalang datuk dan nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu hanya mak saja boleh halang. Okey. Bila ayah meninggal, ayah meninggal dulu, barulah datuk dan nenek ni dapat. Okey. Berapa datuk dapat? Datuk akan ambil bahagian ayah lah. Okey, 1/6. Okey. Nenek ni pun dapat juga. Berapa nenek ni dapat? Nenek ni dia dapat 1/6. Tapi 1/6 yang dia dapat ni adalah 1/6 yang dikongsi bersama nenek sebelah ibu. Macam isteri lah. Isteri kalau isteri 2. Isteri 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Lepas tu kalau ada 4 orang isteri, kongsi 4 orang. Kalau ada 2 orang isteri, kongsi 1/8, kongsi 2. Macam itulah nenek, 1/6 ni kongsi berdua. Bukan ni 1/6 ni 1/6 tak. 1/6 kongsi 2 orang. Jelas no? Okey. Tu yang kata kalau ayah ada, ayah dapat 1/6. Datuk tak dapat. Nenek tak dapat. Dan 1/6 ni ambil dekat nenek sebelah ibu saja. Lagu tu. Jelas no? Okey. Settle pasal datuk dan nenek. Senang je. Ada persoalan yang ni?
Okey, tak ada. Ni sebab ada anak ni. Tak ada anak pun nenek 1/6. Nenek bahagian nenek 1/6. Okey nah? Okey, bila ada anak perempuan, datuk 1/6, ayah 1/6. Jika ada baki. Jika ada baki, ayah dapat 1/6 campur asabah. Campur asabah. Okay. Bahagian ayah berapa 1/6? Bila tanya bahagian ayah, 1/6. Ada anak, tak ada anak, 1/6. Okey, ada anak, tak ada anak. Betul lah, 1/6. Tak ada anak, asabah. Ada anak 1/6. Lepas tu, selalu orang cakap 1/6 campur asabah sebab anak perempuan. Tak. Dia 1/6 dulu. Kalau ada baki, barulah pi ke ayah. Kadang-kadang ada juga, ada anak perempuan tapi tak ada baki. Ayah 1/6 sajalah. Okey, no? Selesai. Kalau ada soalan boleh type kat tepi tu. Bukan wajib jawab tak. Kita sekadar kita kongsi apa yang kita tahu. Okey, lah ni kita masuk bahagian datuk. Kita dah bicara tentang datuk yang sah, kita dah tahu dah datuk yang dapat, datuk yang sah. Datuk yang sah ni adalah datuk sebelah ayah. Datuk ni ada pendapat mengatakan datuk mengambil bahagian ayah. Kan? Datuk mengambil bahagian ayah. Bila mana tanpa ashabul furud ataupun bersama ashabul furud, ambil bahagian ayah. Okey, lah ni kita bicara tentang bahagian datuk dulu. Pertama sekali, okey. Pertama datuk ambil bahagian ayah. Bahagian ayah berapa? Okey. Ayah 1/6. Okey, ni datuk lah. Kita tulis datuk. Okey, datuk. Ayah 1/6 jika ayah ada walad. Ada walad. Walad kita cerita dah siapa dia walad tu ke bawah lah. Kalau saya nak tulis ayah jika ada anak 1/6, berarti anak ayah jika ada cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak, panjang. Kita tahu walad tu berarti ke bawah. Jelas no? Bila ada walad saja, datuk 1/6. Macam bahagian ayah juga. Okey. Yang kedua, 1/6. Ni kita ambil dalam buku lah. 1/6 campur asabah jika bersama anak perempuan. Macam mana tulis? Jika bersama anak perempuan. Okey, ni ada walad 1/6. Okey. 1/6 campur asabah bersama anak perempuan. Anak perempuan ataupun cucu perempuan, anak perempuan lah. Kalau ada lelaki tadi, hak walad yang termasuk dalam lelaki tu, dia akan, mana kata hak walad tu akan ambil asabah dulu. Jadi bila bersama dengan perempuan, berarti perempuan takkan dapat asabah. Di kalangan walad ni, perempuan takkan dapat asabah. Jadi, pi ke ayah, 1/6 campur asabah. Dan yang ketiga, okey. Ayah ni, datuk lah. Datuk mendapat asabah. Ni ain ni asabah ni. Asabah. Asabah jika tak ada walad. Dia dapat terus kat dia jika tak ada walad. Okey. Itu bahagian ayah. Untuk bahagian datuk, dia ada tambah lagi. Untuk bahagian datuk, tambah yang keempat. Datuk terhalang. Terhalang jika ada ayah. Inilah. Kalau tak tulis ni pun, kita buat chapter tadi pun tahu dah no. Ada ayah, datuk tak dapat. Lagu tu lah. Kan? Bila ada ayah, datuk terhalang. Terhalang jika ada ayah. Ni nota dia untuk datuk. Jadi lah ni kita nak ambil datuk ni. Lah ni ayah tak ada. Datuk sahaja. Datuk. Okey. Salin no, kalau tak salin screenshot boleh.
Kalau tak saling pun rasa semua ingat dah kan. Kita buat carta tadi pun, oh ada ayah, datuk tak dapat. Begitu lah. Dia bila buat carta tu, dia lagi nampak. Okey, lalu ni kita berbincang bahagian datuk pertama sekali tanpa ashabul furud. Okey. Apa bahagian datuk? Datuk ambil bahagian ayah. Mudah ya? Ni ambil bahagian ayah. Jawapan dia, ambil bahagian ayah. Kali ni banyak menulis pula. Senang. Mana kata tanpa ashabul furud dia ambil bahagian ayah. Yang kedua, bukan. Okey, tanpa ashabul furud, okey dia ambil bahagian ayah. Jika bersama ashabul furud, bukan. Ni tanpa apa? Bukan tanpa ashabul furud, tanpa adik-beradik. Tanpa adik-beradik. Sebab kita nak apa? Nak fokus bersama al-jad ma'a akhwah. Okey. Tanpa adik-beradik. Akhwah ni adik-beradik lah, adik-beradik sekali. Tanpa adik-beradik. Okey. Mana kata dia ambil bahagian ayah. Yang kedua, situasi kedua lah. Okey, kita buat contoh. Mana kata kita buat contoh lah, contoh. Contoh nampak sikit. Contoh si mati meninggalkan suami. Okey. Lepas tu anak perempuan. Satu anak perempuan. Dan yang terakhir datuk. Ni contoh dia. Okey, dia ambil bahagian ayah macam mana? Okey. Suami dapat berapa suami? Suami dapat? Ustaz? 1/4. Okey, 1/4. Okey, 1/4 sebab ada anak perempuan. Okey, anak perempuan berapa? 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Ya. 1/2. Ya. 1 anak perempuan, 1/2. Lepas tu ada datuk. Datuk oleh kerana ada datuk sahaja, datuk ambil bahagian ayah. Apa dia bahagian ayah? Asabah kan? Inilah bahagian datuk. Okey, jadi asal 4. Okey, suami 1/4 jadi 1. Anak perempuan separuh 2. Jadi datuk ambil asabah, datuk dapat 1. Jadi ini jawapannya 1/4, 2/4, 1/4. Habis. Sebab datuk ambil bahagian ayah bila mana tanpa adik-beradik. Mudah. Jika ada ayah ambil asabah tu, datuk terhalang. Mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita letak datuk bersama dengan adik-beradik. Dia malam ni saja okey 9 suku. Malam ni saya duduk agak dalam 1 jam insya-Allah lah. Ke 10 insya-Allah habis lah. Okey. Yang kedua bersama. Bersama adik-beradik. Bersama adik-beradik ni dia ada 2 keadaan. Pertama, mana kata dia bersama dengan adik-beradik tanpa
ashabul furud yang lain. Okey. Yang kedua bersama ashabul furud. Ashabul furud ni siapa dia? Ashabul furud ni macam anak atau ashabul furud. Kalau tanpa ashabul furud ni berarti si mati contoh kan. Contoh dia si mati meninggalkan datuk dan juga satu adik beradik seibu sebapa lelaki. Lagi tu lah. Dua orang ni lah. Itu contoh dia. Mana kata tak ada waris lain. Mana kata antara datuk dan adik beradik seibu sebapa. Okey. Jadi bila tanpa ashabul furud ni dia ada pendapat. Dia ada pendapat. Okey. Saya cerita je pendapat ni. Pendapat yang pertama, datuk dia boleh menghalang adik beradik. Datuk boleh menghalang adik beradik ni pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Seorang je. Okey. Manakala pendapat yang lain, tiga imam mazhab lagi dan jumhur fuqaha bahawa datuk tidak boleh menghalang adik beradik. Jadi kita pegang itulah, datuk tidak boleh menghalang. Kalau datuk boleh menghalang, berarti bila tinggal dua ni, datuk dapat asabah. Kan? Datuk dapat asabah, adik beradik tak dapat. Aku tu, kan? Tapi ikut kita mazhab Asy-Syafi'i, datuk tidak boleh menghalang. Dia ada bahagian adik-beradik. Sebab adik-beradik, mana kata jalan datuk tu melalui ayah, adik-beradik pun dekat melalui ayah. Dengan si mati lagi dekat. Okey. Tu tanpa ashabul furud. Okey. Tanpa ashabul furud, kita ambil pendapat jumhur fuqaha. Kita tak ambil pendapat datuk boleh menghalang. Kita ambil pendapat sebab kita berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan datuk tidak boleh menghalang adik-beradik. Okey. Bila tanpa ashabul furud ni dia dua keadaan dalam penyelesaian. Yang pertama sekali sama ada datuk dapat muqasamah ataupun datuk mendapat 1/3. Hak tu lah. Sama ada datuk dapat 1/3 ataupun al-muqasamah. Ni tanpa ashabul furud. Datuk sama ada 1/3 ataupun muqasamah. Okey. 1/3 ni 1/3 harta tu lah. Okey, kita buat contoh nah. Ni sekali kita cerita bersama ashabul furud. Okey. Dia dua keadaan je. Tanpa ashabul furud dua keadaan. Sama ada 1/3 ataupun muqasamah. Yang mana yang terbaik bagi datuk? Hak tu lah. Muqasamah ni apa dia? Muqasamah ni berkongsi sama banyak. Okey. 1/3 ni 1/3. Okey, kita buat contoh. Contoh dia macam ni. Contoh dia si mati meninggalkan datuk. Okey. Tanpa ashabul furud mana kata bersama dengan tu sajalah. Yang macam tadi Okey, datuk. Okey. Lepas tu satu adik beradik seibu sebapa lelaki Okey. Okey. Okey, mula-mula kita tengok. Bahagian datuk sama ada 1/3. Dia 1/3 ataupun muqasamah dan nilai yang orang kata terbanyak bagi datuk. Kan? Bila kita kira 1/3 datuk dapat berapa? Muqasamah datuk dapat berapa? Nilai yang terbaik bagi datuk tu terbanyak. Okey. Lalu ni kita kena buat dua jalan pengiraan. Yang pertama 1/3. Okey, datuk 1/3.
Bila datuk 1/3, adik-beradik seibu sebapa lelaki ni dapat berapa? Dapat asabah kan? Dapat baki lah. Kan? Mana kata dia dapat asabah. Asabah bererti 2/3. Okey. 2/3 bererti datuk sikit lah. 2/3. Nampak tak? Nampak tak? Kita congok apa boleh tak? Oh, datuk sikit lah ni. Okey, kita kira muka sama pula. Okey. Kita kira muka sama. Muka sama, okey, nilai dia dah ni datuk 1. Okey. Datuk 1, hak ni 1. Berarti 2. Asal masalah 2. Okey. Jadi datuk pun dapat 1/2. Adik-beradik lelaki pun dapat 1/2. Inilah. Mana kata dua jalan pengiraan. Mana kata kita kena kira 1/3 ataupun muka sama. Dia jelas tak? Okey. Selesai. Ada apa nak tanya ni? Tak ada kan? Mudah. Ni mudah ya. Ada soalan Ustaz? Ustaz kalau ada soalan Ustaz bagi tahu Ustaz. Okey, yang seterusnya. Okey, ni kita dah kira 1/3 pun kita kira. Cara muka sama pun kita kira. Jadi bila macam ni datuk dengan ashabul furud, dia ambil muka sama. Okey. Kita kena kira semua. Seterusnya. Okey, seterusnya bersama. Tanpa ashab. Okey. Seterusnya bersama ashabul furud. Okey. Okay, seterusnya bersama yang kedua lah. Okay, yang kedua bersama ashabul furud. Okey. Berarti datuk ni dia mana kata si mati meninggalkan suami ataupun isteri, si mati meninggalkan ibu, meninggalkan anak. Okey, anak lelaki tak ada lah. Meninggalkan anak perempuan, lepas tu ada datuk. Macam mana datuk nak kira? Bersama ashabul furud ni, yang pertama sekali, ni cara dia, jalan cara dia. Yang pertama, kita bagi kepada dahulukan waris ashabul furud. Mana kata kita letak bahagian ashabul furud. Sebagai contoh, si mati meninggalkan suami. Okey. Okey, bersama ashabul furud beri dulu bahagian. Bagi bahagian ashabul furud. Okey. Mana kata kita bagi bahagian orang lain dulu, kita kecualikan datuk dan adik-beradik. Okay. Sebagai contoh, si mati meninggalkan suami. Okey, si mati meninggalkan suami. Okey. Si mati meninggalkan, saya nak tengok apa ni. Dia sebab bila bersama ashabul furud ni kita kena tengok, kita bagi-bagi, kita tengok baki dia sama ada baki dia lebih 1/6 ataupun kurang 1/6. Okey, okey, bila kita bahagi bahagian ashabul furud, okey, kita tengok baki. Bagi bahagian ashabul furud, lepas tu kita tengok baki. Okey. Baki, ada lagi. Baki kurang 1/6. Okey. Jika baki kurang 1/6, tak tahu nak bayar macam mana. Baki kurang daripada 1/6, kita bagi kepada bahagian datuk 1/6. Jelas? Ustaz kalau confuse ataupun ayat saya pelik sikit, Ustaz suruh ulang Ustaz. Kita pun bukan pandai sangat bahasa Melayu ni. Cikgu Fadlina gelak kita. Okey. Mana kata bila baki kurang daripada 1/6, beri kepada datuk. Bagi kepada datuk. Bagi kepada datuk 1/6. Dan saudara
digugurkan. Okey. Apa nama, saya nampak macam yang saya tulis belah tu tak nampak. So kali tengok tu. Tu baru nampak. Tadi tu nampak bagi. Okey. Okey. Kita buat contoh nah. Okey, contoh dia macam ni. Contoh si mati meninggalkan suami. Okey, kita tengok contoh suami. Asal kita apa? Tak nampak pula sini. Dia buat tak? Nampak tak? Nampak? Tak nampak bagi kita. Si mati meninggalkan suami. Okey. Lepas tu si mati meninggalkan 2 anak perempuan. Okey. Si mati meninggalkan datuk dan seorang saudara. Okey, datuk. Okey. Lepas tu satu saudara. Satu adik beradik seibu sebapa lelaki. Okey. Okey, mula-mula dia kata apa? Beri bahagian ashabul furud dulu. Okey. Beri bahagian ashabul furud dulu. Suami 1/4. Okey. 2 anak perempuan 2/3. Okey. Jadi asal masalah apa? 4. Asal masalah 4. Okey, suami 1/4 berarti 4 kali 1. Asal masalah 4 apa? Asal masalah 12. Sorry. 4 dengan 3. Okey, asal masalah 12. Suami 1/4 berarti 3. 2 anak perempuan 2/3 berarti 8. Okey. 8 tambah 3 11. Betul tak? 8 tambah 3 11. Berarti baki lagi 1. Baki 1/12. Betul tak baki dia? Okey, betul. Okey. Jadi baki 1/12 ni, 1/12 ni dia besar daripada 1/6 ataupun kurang daripada 1/6? Okey, baki 1/12 ni dia kurang daripada 1/6. Jadi bila dia kurang daripada 1/6, kita beri kepada datuk 1/6. Dan saudara tu dapat asabah lah. Kan? Saudara ni dapat asabah. Berarti digugurkan juga lah, tak ada baki lah. Mana kata baki kurang daripada 1/6. Okey. Kita tengok. Jadi datuk 1/6. 1/6 6 kali 2 12, 1 kali 2 2. Okey. 8 tambah 3 11, 12 13. Berarti jumlah 13. Dia dah jadi aun. Kita bawa lah mai sini 13. Jadi kita bawa jadikan nilai 13. Jadi suami dapat 3/13. 2 anak perempuan dapat 8/13. Datuk dapat 2/13. Saudara lelaki tak dapat. Okey, jelas tak? Jelas tak? Jelas tak sebenarnya. Okey. Dia senang bila ustaz tak faham. Bukan kata ustaz faham semua faham tak? Bila ustaz faham, bila depa tak faham dia tanya ustaz. Senang. Okey. Settle masalah. Dia buat macam tu lah. Bila datuk mana kata bersama ashabul furud, kita bagi dulu. Bagi dulu bahagian ashabul furud, lepas tu kita tengok baki. Jika baki kurang daripada 1/6, datuk lah dapat 1/6 tu, saudara digugurkan. Okey. Seterusnya. Dapat tu? Dapat lah. Okey, sekejap lagi kita datangkan contoh-contoh lain pula. Okey. Yang ni baki kurang daripada 1/6. Kita tengok baki sekiranya baki lebih daripada 1/6. Bagi bahagian ashabul furud. Okey, pertama baki kurang daripada 1/6. Okey, yang kedua, ni yang kedua. Yang kedua pula baki tak senang, tak padam. Okey, baki lebih 1/6. Okey, baki lebih 1/6 yang kedua lah. Okey, ni yang kedua.
Okey, baki lebih daripada 1/6. Lebih daripada 1/6. Okey. Senang macam ni, baki lebih 1/6. Lebih 1/6 berarti bila baki lebih daripada 1/6, kita tengok nak bagi ke Datuk ada 3 jalan pengiraan. Tu kata pening kalau SPM macam ni, terduduk budak kan. Okey. Jika baki lebih daripada 1/6, kita bagi. Sama ada Datuk dapat 1/6. Okey. Bahagian Datuk 1/6 ataupun 1/3 baki ataupun atau apa Ustaz? Tadilah. Ataupun muqasamah. Tu dia. Kalau baki kurang 1/6 senang. Bagi ke Datuk 1/6, saudara digugurkan. Jika baki lebih 1/6, mana kata bahagian Datuk sama ada 1/6 ataupun 1/3 baki ataupun muqasamah. Berarti muqasamah ni ataupun mana yang terbaik untuk Datuk? Berkongsi ke ataupun 1/3 baki ataupun 1/6? Yang mana terbaik, itulah bahagian Datuk. Contoh. Contoh mana contoh ni? Macam mana nak buat contoh? Kita tengok baki yang lebih daripada 1/6. Ni ramai orang mesej tanya homestay dah ni. Okey, kita tengok. Sekiranya si mati meninggalkan suami, senang lagu ni. Si mati meninggalkan suami, datuk dan juga saudara lelaki. Cuba buat jalan pengiraan. Si mati meninggalkan datuk, suami, datuk dan juga satu saudara lelaki. Okey, si mati meninggalkan suami, ni isteri lah mati. Contoh isteri mati. Okey, si mati meninggalkan suami, si mati meninggalkan datuk dan juga si mati meninggalkan satu adik beradik seibu sebapa lelaki. Okey. Kita bagi bahagian suami dulu. Mana kata anak tak ada ni? Suami, bila anak tak ada, suami akan dapat 1/2. Okey, kita bagi bahagian ashabul furud suami. Nampak? Okey. Ustaz tak nampak. Okey, suami 1/2. Berarti baki 1/2 lagi. Okey, kita tengok baki berapa? Baki 1/2. Okey. 1/2 ni dia lebih besar daripada 1/6. Dia kadang-kadang pecahan ni kita tak nampak. Pecahan ni besar ke tak? Ustaz kalau macam nak tengok, okey, contoh duit 3,000. Okey, 3,000 kan. 1/2 sama dengan 1,500 kan. Lepas tu baki 1,500. 1,500 tu berapa? Kalau 1/6, 500 kan. 1/6 ni 500. Berarti baki dia 1,500 lagi banyak daripada 500 kan. Jadi lebih besar pada 1/6. Jadi 1/2 ni lebih besar. Mana kita baki 1,500 lagi. Okey. 1/2 ni lebih besar daripada 1/6. Jadi bila besar daripada 1/6, kita buat jalan pengiraan. 1/6 kita buat, 1/3 baki kita buat dan juga muqasamah. Okey. Yang mana yang terbaik untuk Datuk tu Datuk? Pening. Kalau bagi soalan kat budak macam ni, pakai tidur atas reksa lah. Nak kena buat, cikgu ni pun bagi soalan payah sampai nak kena buat 3 jalan pengiraan. Tapi tak ada lah, ni untuk kita lah kan. Okey, jadi kita kira. Okey, jadi kita nak kira lah bahagian Datuk kan. Pening juga. Saya pada ni tak apa kot. Tak apalah, kita kira. Buat kecil. Okey, kita dah bagi suami 1/2. Okey. Saya padang rumah ni. Okey, saya padang rumah. Nak tunjuk 3 jalan pengiraan. Okey, kita tengok jalan pengiraan yang pertama 1/6. Okey. Okey, yang pertama.
Okey, suami. Okey, suami. Okey. Lepas tu datuk. Ni jalan pengiraan pertama. Lepas tu satu adik-beradik. Okey. Okey. Suami 1/2. Lepas tu kita bagi kat datuk pula. Datuk 1/6. Bila datuk 1/6, saudara lelaki dapat asabah. Asabah. Kan baki dapat kat saudara lelaki lah. Okey. Okey, asal masalah 6. Okey. Suami 1/2 berarti 3. Datuk 1/6 berarti 6 kali 1. Saudara lelaki dapat 2. Okey, ni pengiraan pertama. Okey, settle pengiraan pertama. Ni pengiraan pertama. Kita buat pula pengiraan kedua. Saya bulat nak bagi nampak sikit. Okey, suami. Okey, kita buat. Ustaz buat ni je lah. Suami 1/2. Datuk dia bagi 1/3 baki kan. Okey, 1/3 baki. Lepas tu apa ni, yang adik-beradik seibu sebapak tu dapat baki lah. Dia dapat baki. Asabah. Asabah. Ataupun baki lah. Okey. Asal masalah sama juga, 6. Kan? Jadi datuk dapat 3/6. Datuk pula suami. Suami 3 separuh. 1/3 baki ni, dia baki 3. 1/3 baki berarti 1 lah, betul tak? Okey, 1/2 kan, separuh. Separuh asal masalah 6. Okey. 1/2 separuh 3. Okey. Lepas tu 1/3 baki. Daripada baki ni berapa? Baki 3 lagi, betul tak? Okey, baki kita tulis sini, baki 3. Okey, 1/3 daripada 3 berarti 1. Betul tak? Okey, 1/3 daripada 3. 1/3 baki. Berarti 1 lah. Asabah 2 juga. 2. Okey, samalah. Okey, mana kata datuk pun sama. Okey. Jadi ni 3/6, 1/6, 2/6. Sama macam ni juga. Sama macam ni. Okey. Dan kita buat pula jalan yang ketiga. Ni jalan yang kedua. Okay. Jalan kedua. Pening kepala orang. Okey, jalan yang ketiga pula. Okey. Jalan yang ketiga kita kira untuk suami. Suami berapa? 1/2. Okey. Datuk dan adik-beradik ni muka sama. Okey. Kita cerita depa dua ni, datuk dan juga adik-beradik ni muka sama. Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak. Okey. Muka sama. Okey. 1/2. Jadi bila nak buat 1/2 ni, sebab baki akan dapat 3. Baki 3. Baki 3 jadi payah. Kita tasheh, okey, jadi 4 lah. Kita tasheh, okey, 4. Okey. 1/2 berarti 2. Betul tak? 1/2 berarti 2. Baki ada lagi 2 lagi. Betul? Baki ada 2 lagi. Jadi datuk berkongsi, datuk 1, adik-beradik lelaki 1. Berarti sini 1/4. 1/4. Ni lah, kongsi 1/4. Okey, 1/2 berarti 2/4. 2/4. Jadi datuk dapat 1/4, adik-beradik 1/4. Jadi hak mana antara 3 ni, hak mana yang terbaik untuk datuk, itulah bahagian datuk. Dia pening sikit lah cara. memang kena pening. Okey. Dapat tak ni? Okey, asal masalah 2. Okey, asal masalah 2. Okey, Ustaz ulang balik. Depa fikir macam mana dapat 1/4 pula. Dia itulah, Ustaz pun pening juga ni. Bila Ustaz pening lagi nanti. Okey, 1/2 berarti 2. Okey,
1/2 pula. Okey, asal masalah 2, 1/2 1. Okey. Lepas tu baki 1. Betul tak? Baki 1 betul tak? Okey. Bila baki 1, sini ada dua entiti. Datuk dan juga adik beradik. Jadi 2 orang. Jadi 1 nak bagi 2 tak boleh. Nak bagi 2 orang tak boleh. 2 ni darab 2. Jadi 4 lah kita tasrif. Okey, 4. Bila 4, okey, 2 kali 2 4. Okay. Nak dapat 4 ni tasrif lah. 2 kali 2 4. 1 kali 2 sama dengan 2. Okey. Lepas tu ni 1 berarti 2 bahagian. Baki 2 lagi lah. Jadi hak ni pun dapat 1/4. Hak ni 1/4. Macam kita tasrif tu lah. Okey Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey Ustaz Bukhari anggap tu kita dengar lah. Kita masa dengar. Hak lain boleh tanya Ustaz Bukhari lah. Kita nak Ustaz Bukhari anggap lah. Berarti hak lain boleh rujuk. Rujuk Ustaz Bukhari. Okey. Okey, nampak. Jadi, okey, antara semua ni, okey, kadang-kadang, okey, kita tengok ni. Okey saja. Orang rumah duk komplain dia kata, abang ni banyak cakap okey ya. Dia ada lah ni. Jadi kita tengok datuk 1/6. Berarti kita tengok 3,000 tadi, datuk 1/6, 500. 500. Okey. Jadi hak ni pun datuk dapat 1/6, 500. Datuk dia kena pandai kira jugalah, dia kena pilih hak banyak untuk dia. Kan? Hak ni muqasamah ni 1/4. 1/4 berarti berapa? 750 kalau lebih tu. Kan? Datuk dapat 750, adik-beradik lelaki pun dapat 750. Siapa tak nak? Ni kalau 750 lagi banyak kelabu biji mata kan. Bukan kelabu biji mata, tak ni kira hak lah kita nak bagi kan. Nampak tak? Jadi antara tiga-tiga ni datuk elok ambil muqasamah. Bukan elok, memang ni lah bahagian datuk. Yang terbaik untuk datuk. No? Okey. Ada lagi tak? Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Nak tengok soalan. Alhamdulillah soalan tak ada. Okey. Kita faham tu, tak ada soalan tu maksudnya faham sungguh. Dia kata tak ada soalan, kita kumpul tanya Ustaz Bukhari. Jadi kita tanya Ustaz Ismail sekali lagi. Okey dah, jelas tak? Okey, ada yang bagian tu. Saya mula-mula saya duk fikir rasa macam tak apa kot, tak terang bahagian datuk kan. Tapi fikir kita tidak tak lena, sekali kita tak cerita. Sekali buat tiba mati ada tinggal datuk, depa bagi datuk ikut bahagian ayah. Kan? Kalau ikut bahagian ayah, kata datuk menghalang adik-beradik, datuk dapat semua lah. Datuk dapat semua, adik-beradik tak dapat. Sedangkan bahagian adik-beradik ada juga. Tu jadi kita tidak tak senang. Lagi orang kata, kita Ustaz Ma'il bagi tahu. Pening lah tu kita pun kata Ustaz Bukhari, kita bincang Ustaz Bukhari kena tambah lagi sekali. 1 malam lagi, 1 jam tu kita dah fikir nak buat kan. Tu dia. Okey. Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita ke bab seterusnya. Nampak macam tak ada tu. Okey noh. Okey, yang bab seterusnya berkaitan apa saya cakap itu? Nak ni. Okey, nenek dan datuk yang sah. Munasaqat. Okey. Kita pi masuk munasaqat. Munasaqat ni dia bertindih. Dia bertindih. Apa maksud munasaqat? Mana kata pembahagian untuk pembahagian faraid untuk si mati yang pertama macam ni lah. Si mati pertama kita belum selesai lagi. Ada pula kematian orang yang kedua daripada ahli waris yang menerima harta pusaka. Tu munasaqat bertindih. Kan? Jadi bila bertindih tu kita tak boleh abaikan waris hak mati kemudian tu. Contoh macam ni. Mana? Hak ni boleh padam tu Ustaz? Boleh padam? Okey, boleh padam.
Minta maaf lah saya buat apa ni, whiteboard ni takut tak jelas sangat kan. Tu yang saya kena komplain dengan tok guru saya, dia kata belilah macam dia tab kan. Dia komplain dia suruh beli tab. Kita install whiteboard, jamboard apa semua, tulis lagi tak cantik, tak apalah, pakai ni lah. Jadilah pakai ni pun. Okey, macam ni. Okey. Okey saja. Si mati meninggalkan kita buat si mati. Okey. Okey. Dia meninggalkan anak lelaki. Okey, anak lelaki. Ni main cerita pasal anak ni tapi ada lah soalan. Okey. Si mati ni berarti ayah lah. Kita tak payah cerita dia tinggal ibu apa, kita nak budak. Si mati. Okey. Meninggalkan isteri lagi seorang. Berarti suami lah mati ni. Lelaki mati meninggalkan isteri, meninggalkan 3 anak lelaki dan meninggalkan 2 anak perempuan. Nampak tak? Lepas tu si mati ni dia meninggal ini berapa? Okey, dia meninggal 9 September. Contoh dia meninggal 9 September dia meninggal. Tarikh mati. Yang ni pula anak dia ni meninggal 10 September. Sehari lah. Dia sebenarnya mati ni jangan kata sehari. Awal seminit pun orang yang mati lambat tu dapat. Tu cerita dia. Okey. Bila mana hak ni meninggal 10 September, katakan kita nak bagi bahagian faraid. Okey. Ibu kita isteri kita taraf. Isteri dapat 1/8. Okey. Anak semua asabah dapat. Berarti 7/8 ni semua dekat anak. Sebab si mati tak ada ayah lah, tak ada ayah, tak ada ibu. Okey. Yang ni 2 bahagian, yang ni 2 bahagian, yang ni 2 bahagian, yang ni 1 bahagian, yang ni 1 bahagian. Ada makan belum? Si. Okey. Jadi dalam kita duk proses, dia sebab apa? Kalau macam duit tak boleh cepat, duit cash ada. Sebagai contoh tanah. Tanah ni lambat. Kita pi pejabat tanah pun, kita pi mahkamah pun, dia nak selesai lambat. Jadi bila kita nak selesai hak tu, kita jangan sembunyi waris ni. Sebab apa? Bahagian dia ada pula. Lepas tu bahagian dia kita tengok siapa yang dia tinggal. Dia tinggal apa? Dia tinggal anak dia pula, dia tinggal apa? Anak perempuan ke? Sebab kita takut si mati ni anak dia mati sebab perempuan tak dapat. Jangan tak boleh. Mana kata dapat juga. Tu mana kata munasafat bertindih. Bila bertindih dia ada jalan pengiraan yang lagi panjang lah kan. Sebab tu kadang-kadang faraid ni kita tidak boleh lambat-lambatkan. Sebab bila kita lambat, dia lagi orang kata lagi besar masalah. Bukan kata lagi bila kita kita lambat buat. Mana kata hak ni mati. Kita kata tak apalah. Lagi sikit 4 orang. Dah, dia lagi besar. Lagi mai waris dia ni. Ada berapa orang? Mana kata bila dia ni mati, dia ada pula suami. Dia ada suami. Lepas tu dia anak dia berapa orang? Lagi payah. Bila kita contoh sebagai contoh geran tanah ataupun rumah, kita nak kena bahagi pula dekat anak dia. Pecahan. Nak cari pula lagi payah. Kan? Sebab tu kalau macam ada peluang, ada masa, kita selesai dengan cepat. Kan? Bila kita bahagi bahagian lah, bila dia mati, dia pula bahagian dia. Mudah lagu tu. Okey. Bila kita masuk bab anak, waris anak ni, tak kisah anak ni umur berapa. Katakan yang ni umur 40. Kita cerita. Hak ni umur 38. Hak ni umur 10 tahun. Hak ni umur 2 tahun. Ni kita tak cerita dia mati lah. Ni kita tutup cerita pasal tadi. Hak ni umur 2 bulan. Kan? Dia bukan kira umur dah. Dia kira bahagian. Tak kira dia
dia kecil ataupun besar, bahagian dia tetap. Katakan hari ni lelaki umur dia 2 bulan, dia tetap dapat 2 bahagian. Kalau kita nak sama rata, sama rasa, kalau kita nak, kita kena tanya waris dengan syarat dia cukup umur. Ni tak cukup umur, 10 tahun, 2 tahun, 2 bulan tak boleh. Tidak boleh ambil keputusan abang yang besar, abang yang sulung, tak boleh. Kalau abang sulung kata, okey lah ni keputusan kat abang, abang nak semua bagi sama rata, tak boleh. Kita kena tanya diri yang dapat bahagian tu. Sebagai contoh, okey, Ustaz buat contoh lah. Ustaz buat contoh ni semua anak mereka ni dah besar. Okey. 40, 38, 36, 26, ni 18. Semua dah cukup umur. Okey. Bila buat pembahagian, adik-beradik bincang. Kita nak bagi sama rata ke macam mana? Okey. Yang ni kata. Okey, seorang lah adik-beradik lelaki dia kata, dia tak mau sama rata. Dia nak bahagian dia, 2 bahagian. Contoh si mati meninggalkan dia kalau ustaz buat banyak saja, saya ustaz yang pening. Ustaz pandang seorang. Okey, seorang ustaz pandang. Pasal apa? Pasal kita nak buat contoh lah. Contoh si mati meninggalkan duit 8,000. Ustaz nak buat contoh lah. Okey. 8,000 ni si mati meninggalkan isteri dapat 1,000. Kan? Baki 7,000 lagi. 7,000 lagi, ni 2 bahagian, ni 1 bahagian. Berarti perempuan akan dapat 1,000, yang lelaki akan dapat 2,000. Ikut faraid, yang lelaki akan dapat 2,000. Nampak tak? Okey. Jadi bila tanya, kita nak bagi sama rata ke macam mana? Kan? Okey, yang ni cakap, yang sulung kata, okey kita bagi sama rata. Tanya yang ni, dia kata tak mau. Dia nak bahagian dia 2 bahagian. Okey, yang ni kata okey sama rata. Yang ni sama rata. Okey, dia bukan ikut majoriti tak? Faraid ni dia bukan ikut majoriti. Okey lah ni majoriti, 3 orang kata sama rata. Adik tetap kena sama rata. Ni bukan orang kata pilihan raya dah. Ni bukan ikut majoriti tak. Bila hak ni kata tak mau, dia nak 2,000. Okey, yang ni nak sama rata, kumpul balik. 2,000, 1,000. Jadi 5,000. Hak ni sajalah. 5,000 bahagilah 3 orang. 3 kali 1, 3. 3 kali 1, 3 kali 1, 3. Mana kata bahagilah. Bahagi depa 3 saja. Hak ni tetap dapat 2,000. Kalau pergi mahkamah, hak ni dapat 2,000. Hak lain ni dah nak sama rata, bagi sama rata duit. Macam tu lah. Yang kita ni contoh ni kita lah. Ni kita. Kita jangan kata dekat apa ni adik-adik kita ni, amboi berkira. Dah tak boleh, ni hak dia. Ni Allah bagi hak dia. Dia tak bersalah. Hak dia. Okey. Lah ni kita perempuan. Kita perempuan dapat sikit. Kita kata amboi, hak tu pun berkira. Bagilah sama rata. Okey, kita perempuan. Bayangkan yang lelaki ni semua ada isteri. Okey, ada isteri. Kan? Isteri dia boleh bulat isteri. Contoh, kita jadi isteri kepada yang ni. Suami kita dapat 2,000. Kita nak cakap ke suami kita, bagilah sama rata. Kita tetap kata, abang mana boleh abang. Macam tu lah, kan? Faham kan? Faham teknologi yang saya buat tu. Jadi tak apalah, bagi hak dia. Kan? Dia mungkin fikir nak bagi kat anak-anak dia, tanggungjawab dia, isteri dia. Bila kita duduk sebagai isteri kawan ni, baru kita kata, kalau abang dapat 2,000, tak bagi kita tak. Abang bijak. Kan? Kalau suami kita bagi, kita kata pula, apa abang bagi? Tidak dapat lagi banyak. Ni katakan 2 juta, ni 1 juta. Nak bagi sama banyak? 500,000. 1.5 juta, dapat 1.5 juta. Oi kata, abang 500,000 je abang. Kan? Pandai pula kita duduk sini, kita nak bagi sama rata. Bila kita duduk sebagai isteri dia, kita cakap kat suami kita, jangan bagi lah, jangan bagi. Lagu tu lah. Jadi jangan kita kata yang tak bagi tu, kita kata
berkira apa dah. Itu hak depa lah, Allah dah tetapkan. Cukuplah. Okey. Cukuplah ni. Tu kita nak cerita tadi munasabah tadi lah. Mari sini buat. Okey, kita nak terang bab bukan bab apa ni. Okey, aul kita dah kira dah macam tadi. Aul mana kata bawah lebih banyak daripada saham. Aul. Okey. Okey, lagi satu. Untuk maklumat. Bila kita simpanan kita KWSP, kadang-kadang sebab ada ibu dia ingat KWSP tu dapat kepada penama. Sebenarnya penama ni hanya sebagai pentadbir. Contoh kita letak nama isteri kita sebagai pentadbir, bukan pemilik, kan. Contoh tabung haji ke apa. Isteri kita kena bawa keluar duit tu dan bahagi ikut faraid. Duit kita dalam bank tu. Kadang-kadang ada juga ibu dia kata, dia cakap ke anak lelaki dia, pasal apa hang buh nama isteri hang? Buhlah nama anak hang. Kan? Baru kahwin kan? Dapat anak, buh nama anak. Anak setahun, buh nama anak. Kalaulah suami tu mati, anak tak boleh bawa keluar. Cukup umur baru boleh bawa keluar. Sebelum Mai pindaan 2017, bererti umur 18 ke atas baru boleh bawa keluar. Rugilah kita buh nama anak. Sebenarnya kalau kita buh nama pasangan kita boleh bawa keluar dan pasangan kita bahagi. Mak tu ingat dapat kat isteri dia dah, kan? Isteri pun jangan ingat dapat kat dia sebagai penama. Dia senyum, dapat kat dia dah. Tu sebagai pentadbir. Kita kena urus mengikut faraid. Jadi bila kita buh nama anak kita kecil tak boleh bawa keluar. Tidak dulu bila setahun, bukan dulu. Dulu tunggu 18 tahun. Lah ni bila pindaan 2017 walaupun buh nama anak, setahun dia akan batal dan boleh bawa keluar lah. Kita pergi melalui dapat CJ faraid ke apa, boleh bawa keluar. Jadi okey, lagi satu, bila ada duit cash, sebagai contoh si mati meninggalkan duit cash. Contoh isteri boleh bawa keluar. Sebagai contoh transfer sebelum dibekukan boleh bawa keluar. Boleh bawa keluar jangan diam. Kan? Takut nanti makan harta batil. Jadi kita bawa keluar takut apa? Takut bila kita declare di amanah raya nak dapat lambat. Kan? Bila ada duit cash, jangan kita bawa ke amanah raya juga. Duit tu kita bahagilah. Biarlah barang tak harta tak alih seperti rumah, tanah, hak tu yang diuruskan oleh amanah raya. Kan? Begitulah. Kan? Bila ada duit cash, kita selesai ikut faraid. Okey. Yang seterusnya, saya rasa yang seterusnya tu saya buat nota juga untuk cerita ni. Macam tahlil kan. Tahlil saya dah cerita dah rasa kan. Tahlil ni boleh tapi jangan guna duit si mati. Duit si mati tu harta yang perlu difaraidkan, melainkan semua ahli waris setuju. Nak tahlil boleh tak? Melainkan semua ahli waris ada setuju. Ada contoh ada ahli waris yang tak balik ataupun tak jumpa cari. Tak boleh lah kita guna duit si mati. Kalau bila ahli waris semua kata okey kita setuju buat tahlil guna duit si mati. Tak apalah sebab bahagian depa ada dalam harta si mati tu. Okey. Habis dah munasaqah nenek dan datuk aul. Okey dah cerita dah. Penama saya dah terang. Hutang yang hutang ada satu ada seorang dia buat status kan. Contoh si mati meninggalkan hutang kan. Dia harta tak ada, dia meninggalkan banyak hutang. Adakah hutang si mati ni perlu difaraidkan? Mana kata takkan isteri saja yang yang tanggung beban tu kan. Dia tanya. Ada kawan forward ke saya. Saya kata saya dah jawab dah, saya dah komen dah dekat Facebook kan. Sebenarnya hutang si mati kita tidak wajib membayar dengan duit kita. Contoh isteri saya meninggal. Contoh pembini meninggal dulu. Isteri saya meninggal. Jadi dia hutang banyak. Kalau dia hutang banyak makna kata bila tolak negatif. Jadi saya tak wajib bayar hutang dia. Saya tak wajib bayar. Untuk bayar hutang si mati perlu bayar guna harta si mati. Kalau ada harta si mati, wajib guna harta si mati. Tapi kita, suami ataupun pasangan, isteri, takkan kita tak sayang. Kita tak sayang dekat isteri kita tak sayang dekat suami kita. Jadi bila dia ada hutang, kita akan cuba bayar.
Bukan kita pergi jumpa mak dia, ni mak, anak mak ni ada hutang, mak pun kena tanggung juga. Tak wajib. Dia tanggung sendiri, dia hutang. Sebab tu jangan berhutang. Diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, surah yang paling panjang sebelum muka surat berkaitan dengan hutang. Kan? Iza tadayantum bidainin faktubu. Kan? Panjang ayat dia. Bila hutang kita kena tulis. Kan? Kita kena tulis. Tu tadi nampak macam ada soalan daripada Cikgu Fazliana. Kalau isteri tidak bekerja, suami meninggal, boleh tak isteri ambil duit arwah suami untuk perbelanjaan sehingga selesai urusan faraid? Kalau tak boleh, apa yang perlu dilakukan oleh isteri untuk kelangsungan hidup? Okey, kadang isteri tak bekerja, suami bekerja. Jadi kalau duit ada, duit ada untuk selesai faraid ni, benda ni wajib. Kan? Untuk selesai faraid ni wajib. Jadi kita boleh menggunakan duit sebagai contoh kos segala, sebagai contoh kos guaman. Kan? Baru ni saya bersembang dengan Ustaz Bukhari kan? Minggu lepas. Saya sembang apa mana kata untuk kos ni dia kena bayar dulu. Kita boleh guna duit si mati untuk bayar dulu. Bayar kos. Kalau kita tak bayar, mereka tak selesaikan faraid ni. Kan? Macam harta tu kena bayar pun bukan sikit. Kalau melalui amanah raya saya tak pasti. Mungkin 3% daripada harta kita. Dia harta kita, sebelum saya menjawab tu, harta kita ni kalau bawah daripada 600,000 akan diuruskan oleh amanah raya. Kan? Amanah raya. Kalau lebih 600,000 ke atas sehingga 2 juta. Sehingga 2 juta diuruskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau 2 juta ke atas, tu harta kita banyak 2 juta ke atas, akan diuruskan oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Itulah. Jadi bila kita nak guna kos, kita boleh tolak. Boleh tolak duit si mati. Lepas tu nanti nak bahagi tu, tolak balik lah. Tolak balik. Kalau kita nak belanja, kita belanja hak kita. Nanti bila kita nak bahagi orang lain, kita jangan buat diam dah. Tak boleh. Kita takut bukan apa. Kita takut termakan harta batil lah. Kan? Kalau kita diam tu tak ada masalah. Kita diam. Tapi Allah catat. Kan? Kita takut itulah. Sembang kadang-kadang sembang dengan Ustaz Bukhari tu. Dengan Ustaz Rozaimi sekali. Kadang-kadang orang makan harta secara batil ni bukan dia nak makan sangat. Kadang-kadang dia tak tahu. Kita termakan harta secara batil. Kalau kita tahu benda tu haram, kita tak makan. Kita makannya kadang kita tak tahu. Kan? Jadi bila kita tahu ni, kalau kita sayang adik-beradik kita kena bagi tahu dekat mereka. Kan? Tak boleh ambil hak orang lain. Kita cerita tentang faraid. Kan? Ramai orang tak tahu. Saya pun tulis dekat Facebook tu bukan kita nak cerita kita buat kuliah dah. Kita nak cerita tentang faraid. Bila ada orang tak tahu, dia akan tanya kita. Kan? Jadi bila saya di status wall, ramai orang tanya. Ramai orang tak tahu tentang faraid sebenarnya. Kan? Sebab kerana kita sayang, kita share. Kerana kita sayang, kita berkongsi dengan orang lain. Dengan adik-beradik kita, dengan kawan-kawan kita. Kerana kita sayang lah. Kan? Sebab kita tak nak lah. Kita tak nak di akhirat nanti tersangkut melibatkan harta pusaka. Kan? Sebab makan harta batil, Allah kata, Nabi SAW ingatkan kita, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Sungguhnya daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, neraka itu lebih utama. Kan? Dalam surah An-Nisa juga ayat 56 kan. Kalau masuk api neraka nanti dibakar kan. Dibakar lepas tu ganti balik dengan kulit yang baru. Dibakar ganti balik. Berapa banyak kan. Lama kalau duduk neraka 1000 tahun, Allah siksa sangat kan. Kalau kita contoh jatuh mutu, luka habis tangan. Masa kita jatuh kita rasa sakit sangat kan. Lepas tu baik. Kita sangat lagi pergi. Macam mana perasaan Allah? Macam itulah dalam api neraka. Bila kita dibakar, bila seseorang tu dibakar, kita tak mahu lah kan. Bila seseorang tu dibakar, bila seseorang tu dibakar, tumbuh pula kulit. Bakar pula, tumbuh pula. Sehingga hapus dosa tu kan. Sebab untuk masuk syurga, orang yang masuk syurga ni adalah orang yang bersih. Kalau ada dosa akan dicelup. Sebab itulah kita hari-hari kita perlu bertaubat, bersangkut dengan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala boleh ampun. Bersangkut dengan manusia lah. Ni makan harta ni bersangkut dengan manusia lah. Itu kita takut kan. Allah Akbar. Okey. Jadi yang terakhir. Yang terakhir ni berkaitan dengan kalau dalam ilmu faraid dia ada
al-Aqdariyah, masalah Aqdariyah kan. Apa itu masalah al-Aqdariyah? Dia dipanggil masalah Aqdariyah kerana dia ulama yang ulama faraid ni, sahabat Nabi adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, bila masalah Aqdariyah ni berlaku kepada seorang Bani Aqdar, dia mengadu kepada Zaid. Pasal apa dia tak dapat? Sedangkan dalam Al-Quran ditentukan bahawa dia mendapat bahagian 1/2. Tapi bila mai selesai dia tak dapat. Dia persoalkan. Jadi bila dia persoalkan, jadi Zaid bin Sabit selesai masalah ni, ini dinamakan masalah Aqdariyah. Masalah Aqdariyah. Okey, apa dia masalah dia? Okey, masa tu si mati meninggalkan suami. Ni saya padam lah. InsyaAllah. Pukul berapa dah? 10-8 minit. InsyaAllah 10.30 habis kot. Mungkin lebih awal lagi. Okey, ni masalah Aqdariyah. Ni masalah spesialnya. Sekali kalau macam sahabat-sahabat nak tanya pasal jalan pengiraan, tamasul, tawafuk, tabayyun dengan tadakhul pun boleh juga kan. Okey, si mati meninggalkan suami. Si mati meninggalkan ibu. Tadi kita dah belajar bahagian datuk, kita tengok. Si mati meninggalkan datuk dan si mati meninggalkan satu adik-beradik. Sekejap saya nak tengok. Okey, si mati meninggalkan satu adik-beradik, seibu bapa perempuan. Dia tadi kita cerita lelaki. Tadi kita cerita adik-beradik lelaki. Bila adik-beradik perempuan ni, datuk tetap mendapat lidzakari mislu hazzil unsayain. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey. Jadi suami suami tak ada anak, suami dapat 1/2. Okey. Ibu dapat 1/3. Tengok. Bila kita buat datuk dapat asal masalah 6. Okey, suami dapat 3, ibu dapat 2. Okey. Jadi baki berapa? Baki 1/6. Yang kita kata tadi, baki sekiranya baki kurang daripada 1/6 diberi kepada datuk 1/6 dan saudara digugurkan. Kan? Jadi bila kita bagi datuk 1/6, saudara digugurkan, mana kata saudara tak dapat lah. Habis 6. Jadi sebab itulah dia komplain. Bani Aqdar ni dia komplain kepada Zaid bin Sabit. Pasal apa aku tak dapat? Sedangkan dalam Al-Quran ada sebut aku mendapat 1/2. Kan? Aku dapat 1/2. Jadi Zaid bin Sabit pun bagilah 1/2 kat dia. Itu kan dalam ayat Al-Quran ayat yang ke-176. Kan? Mana kata adik-beradik seibu sebapa perempuan, kalau seorang 1/2. No, Ustaz Bu kan? Okey, kalau 2 orang 2/3. Macam bagi anak lah. Okey. Jadi dia kata dia dapat 1/2. Ikut Quran dia dapat 1/2. Okey. Jadi bagilah kat dia 1/2. Kita kira. Jadi 1/2 dia pun dapat 3. Okey. Bila dia dapat 3, datuk dapat 1. Nampak tak? Bila dia dapat 3, datuk dapat 1. Okey. Jadi bila dia dapat 3, datuk dapat 1, kita kira baki dia 4 lah, 4. Baki dia 4. Ni jalan pengiraan dia rumit sikit lah. Jadi baki dia 4. Okey, baki dia 4. Okey. Baki dia 4. Baki dia, kita letak baki dia 4. Ni yang satu lah. Ni yang satu masalah. Ni tak perlu pening lah. Cuma rupanya rumit juga kan. Jadi tak payah pening. Ni satu masalah ni ya.
Jadi oleh kerana baki dia 4 nak bahagi datuk 2 bahagian. Datuk 2 bahagian. Adik-beradik seibu sebapa perempuan 1 bahagian. Tidak, tadi kalau kita kira awal tadi dia tak dapat. Bila dia dah dapat bahagian semua sekali 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 lah. Jadi asal masalah 9 balik. Betul tak? Kan tadi kita letak tadi yang ni 1/6. Okay, yang ni 1/2. Okay. 3, 2, 4, 9. Okay, kita bawa asal masalah 9. Okay, jelas tak lah? Sabu? Okay. Jadi asal masalah 9. Minta maaf lah. Campur hitam ni kau. Okey, jadi 4 nak bahagi 3 bahagian tak boleh. Macam mana bila 4 nak bahagi 3 bahagian ni tak boleh? Kita 4 dengan 3 tabayun. Bila tabayun kita darab dengan 9. Okey. 9 kali 3. Okey, 9 kali 3 asal masalah baru. 27. Okey. Okey, 27. Okey. 9 kali 3 27. Okey, 3 kali 3, 9. Okey. 2 kali apa ni? 9 kali 3. Ni kita kali 3 kan? Okey, ni jadi 3/9. 2/9. Okey. 9 kali 3 27. 3 kali 3. Okey, 3 kali 3 9. 2 kali 3 6. Okey. Jadi 9 tambah 6 15. Betul tak? Okey. 9 tambah 6 15. Baki lagi berapa? 8 kan? Baki lagi 8 kan? Okey. Ya ke baki lagi 8? Betul tak? Ya ke baki lagi 8? 9. Tak nampak sebelah sana Ustaz. Allah. Dia pediam. Betul ya? Saya sudah pening. Okey, 2/9. Betul lah. Baki lagi 27. 9. Baki lagi 12. Okey, baki lagi 12. Betul tak? Betul tak? Baki lagi 12. Okey. 12 ni kita bahagi dengan 3. Datuk dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Jadi datuk dapat 8, anak perempuan dapat 4. Inilah penyelesaian dia Akdariah. 9/27, 6/27, 8/27, 4/27. Jumlah 8, 4, 12, 27/27. Ni cerita Akdariah lah. Kalau mati tinggal ni, itulah. Itulah satu. CJ Faraid keluar macam ni. 9/27, 6/27, 8/27, 4/27. Okey, itu satu masalah yang lain tu tadi macam kita cerita tadi lah. Wallahu a'lam. Okey. Ada persoalan ni ya? Tak ada kot. Rasa tak ada kot. Oh. Ustaz, ada ni? Pak macam tak ada no. Tak ada kot. Tak ada kot. Okey. Kalau ada tak apa? Kalau ada, mesej je Ustaz Bukhari. Ustaz Bukhari akan jawab. Saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semuanya yang berkata datang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya rasa itu datangnya kelemahan bisa sendiri. Saya mohon ampun dan maaf kepada semua. Alhamdulillah wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ismail atas penerangan yang saya kira cukup detail. Kerana asal-asal dulu niat awal nak jemput tu nak suruh cerita atas-atas angin gitu ya. Tapi bila Ustaz Ismail mula masuk dalam-dalam tu, Alhamdulillah baru cerah. Pokoknya dia faraid gitu. Baik, dan
apa yang saya harapkan objektif kita buat kelas ni tercapai ya. Saya sebut balik objektif pertama dulu, bertujuan nak mantapkan kembali ilmu faraid di kalangan ustaz-ustazah yang kena mengajar tingkatan 5. Mau tak mau kena ajak juga. Kalau budak tanya tu kau kemas sikit nak jawab lah. Dia tak doa nanti ustaz jawab minggu depan lah. Boleh jawab terus insya-Allah. Dan kepada semua yang masuk dengan niat masing-masing, mudah-mudahan apa yang kita niatkan itu dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita semua keluar, saya nak minta Ustaz Ismail lah untuk pimpinkan bacaan doa kepada kita semua insya-Allah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحامدين حمدا الشاكرين حمدا يوفينا ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لله وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله kami ya Allah, dosa kedua bapa kami ya Allah, dosa kedua guru kami ya Allah, dosa para ulama kami ya Allah, mereka yang telah meninggal dunia kami ya Allah, semoga mereka dapat azab kuburmu 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 ya Allah, masukkanlah mereka ke alam syurgamu ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah wa taqabbal astaghfirna ya Allah. Ya Allah, sebagai manusia tentu kami berbuat salah dan dosa, tapi rahmat-Mu Maha luas ya Allah. Ya Allah, ampunimu akan dosa kami, dosa yang telah kami lakukan, dosa yang sedang kami lakukan, dan dosa yang mungkin akan kami lakukan. Dosa muslimin muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah, jauhkanlah kami daripada musibah, jauhkanlah kami daripada maksiat, jauhkanlah kami daripada kemungkaran, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada su'il khatimah. Ya Allah, berkatilah ilmu kami, berkatilah amal kami, berkatilah ibadah dan ketaatan kami ya Allah. Berkatilah rezeki serta pekerjaan kami ya Allah. Berkatilah rezeki serta pekerjaan kami ya Allah. Berkatilah rezeki serta pekerjaan kami ya Allah. Berkatilah rumah tangga dan anak keturunan kami ya Allah. Berkatilah rumah tangga dan anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kejayaan yang tinggi kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kejayaan yang tinggi kepada adik-beradik kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kejayaan yang tinggi kepada anak-anak kami ya Allah. استجب دعاءنا يا الله وتقبل استغفرنا يا الله. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Ismail. Kalau ada apa-apa persoalan boleh PM saya. Bukan saya jawab, saya tanya Ustaz Ismail pula. Kacau dia lagi. Mungkin ada lagi soalan-soalan yang mai kemudian terfikir, terlintas dan sebagainya tentang faraid. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Farid, Ustaz Ismail. Terima kasih.